Kan hujan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurhaliza dari Studio Met Malaysia bersama untuk menyampaikan info berkenaan monsun Timur Laut. Monsun Timur Laut atau musim tengkujuh telah bermula pada November dan berterusan sehingga Mac. Kita akan merasa cuaca yang lebih lembap semasa November hingga Januari, terutamanya di negeri-negeri Timur Semenanjung, Laut Sabah dan juga Barat Sarawak. Met Malaysia menjangkakan 4 hingga 6 episod luruan monsun yang membawa hujan lebat berterusan. Pada masa tengkujuh, kawasan tekanan rendah dan vortex wujud di rantau negara. Pada masa yang sama, terdapat sistem udara bertekanan tinggi di Siberia. Luruan monsun berlaku apabila angin sejuk dari Siberia bertembung dengan luruan angin timuran dari Pasifik bergerak ke arah rantau negara. Disebabkan itu, hujan lebat, angin kencang serta ombak besar berlaku khususnya di pantai timur Semenanjung dan ini berpotensi mengakibatkan kejadian banjir di kawasan rendah dan berisiko. Diminta orang ramai untuk sentiasa peka dengan perkembangan cuaca. Maklumat dan juga amaran terkini boleh diperolehi melalui www.met.gov.my dan juga media sosial Met Malaysia. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi My Cuaca dan rakan Met bagi maklumat terkini dan juga sahih. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Jaga diri. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi, 89.0. Sewaktu ku berjalan berseorangan di sebuah taman, terjumpa sepasang pasangan bercumbu-cumbuan tanpa madu segan. Menyerap darah badanku karena itu adalah remaja Melayu. Agamanya serupa denganku, tapi hatinya hei sekeras batu. Ku teringat sabda junjungan, jagalah kemungkaran, gunakan tangan, lisan atau hati selemah iman dengan berhikmat. Ku takut bencana datang karena bencana tidak kenal siapa yang perlu diserang. Yang jahat kena, yang baik pun kena hukuman di dunia, kiparat dosa-dosa kita. Taubatlah sebelum terlambat, cari keredaannya. Sewaktu ku berjalan berseorangan di sebuah taman, terjumpa sepasang pasangan bercumbu-cumbuan tanpa madu segan. Menyirap darah badanku karena itu adalah remaja Melayu. Agamanya serupa denganku, tapi hatinya hei sekeras batu. Ku teringat sabda junjungan, jagalah kemungkaran, gunakan tangan, lisan atau hati selemah iman dengan berhikmat. Ku takut bencana datang karena bencana tidak kenal siapa yang perlu diserang. Yang jahat kena, yang baik pun kena hukuman di dunia, kiparat dosa-dosa kita. Taubatlah
Selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan. Ayuh kita lipat gandakanlah rezeki kita di bulan yang mulia ini dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Bekerja adalah suatu ibadah. Apabila sesuatu bernilai ibadah, sudah pasti akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah yang dilangkah, setiap pusingan roda, setiap tol yang dibayar, setiap minyak yang digunakan dan dibayar akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana bekerja itu adalah suatu ibadah. Dan di dalam Islam, sesuatu yang baik pasti akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuantan 89.6. Jadikan aku selalu bertasbih lafaz namamu pagi hingga purnama. Hanyalah padamu aku berserah jiwa di dunia fana ini sementara. Perjalanan ini ada jauh dan dekat. Laluan itu ada landai dan berduri. Hidayahkanlah aku jalan keredaanmu. Jauhkan aku
secara bermanfaat berbagai segmen rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suti Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk petang ini, salam Sayyidul Ayyam hari Jumaat. Salam Jumaat Mubarak alaikum jami'an mustama'ina al-kiram. Alhamdulillah untuk setiap hari Jumaat kita ada rancangan kita yang kita bawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media untuk anda boleh tonton di situ. Dan untuk anda juga boleh kongsikan bersama-sama seperti biasa di usrah luar sana. Sama-sama kita boleh kongsikan mana yang sesuai dengan tajuk kita untuk petang ini di talian 01129004 dan juga boleh tinggalkan kongsian anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini di Taman Syurga kita insya-Allah bersama Usrah Nurani, bersama-sama kita jom ramai-ramai untuk kita dengar apa yang kita nak bincangkan untuk petang ini. Dan untuk petang ini Alhamdulillah kita akan bersama Naqib yang akan membawa usrah kita, hala tuju usrah kita untuk petang ini. Kita perkenalkan beliau walaupun tak perlu nak perkenalkan, masya-Allah ashar benar ala alam. Insya-Allah pada petang ini kita akan bersama Al-Fadhil Ustaz Dhuramli Muhammad Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah Ramadan Karim Ustaz. Allahu akram bitamam bil khair insyaallah. Amin. Allah mutaqabbal minna siyam wal qiyam insyaallah. Minna wa minkum. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Amin, Dan untuk waktu ini Ustaz, mohon Ustaz untuk kita bawa usrah Nurani bersama usrah besar di luar sana insya-Allah bersama para pendengar untuk petang ini untuk mukaddimahnya dan juga ta'aruf bersama ahli usrah insya-Allah. Silakan. Baik, masya-Allah. Saya cuba nak dengar suara DJ Mona, dia macam kot lah bulan puasa ni kan, dia lemah sikit kan. Tapi nampaknya masih bersemangat walaupun sampai ke penghujung petang Jumaat. Ya Allahu akbar ya. Ini kira mujahidah ni insya-Allah. Barakah doa Ustaz ni. Amin ya Rabb ya. Kita tengok Ustaz semangat lebih. Masya-Allah. Dan pasti juga rakan-rakan kita yang sedang drive, yang mungkin pulang tak sabar nak bersama dengan keluarga kan. Betul. Ataupun mungkin ada bersama dengan orang kata pejabat, kawan-kawan. Baik, semuanya dalam keadaan baik. Mohon izin saya mulakan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Semua yang dikasihi sekalian, macam biasa tanpa berlengah dan bertangguh, kita mulakan usrah kita petang ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Alhamdulillah, rakan usrah yang saya hormati, yang saya kasihi, bersama-sama kita pada petang ini, marilah kita rasakan bahawa sedang bertimpa-timpanya rahmat dan berkat pada kita, kerana hari Jumaat itu sendiri dah merupakan satu yang sangat agung dan hebat. Apatah lagi bertindih pula di atas bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Saya kira bulan yang terbaik daripada seluruh bulan yang disebut sebagai penghulu bulan. Jadi semoga Sayyidul Ayyam, Sayyidul Syuhur memperbanyakkan kita mengucapkan selawat salam atas junjungan besar Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pasti kita saban minggu kita berusrah, tapi usrah ni pasti berbeza kerana bila masuk saja Ramadan, amalnya sama tetapi ganjarannya diganda. Jadi kita-kita yang mengharapkan imanan wahtisaba, kita dapat merasai bahawa di bulan Ramadan inilah saat akal-akal kita sebenarnya sedang terpancar cahaya kerana kelaparan hasil daripada mujahadah kita dalam puasa. Maka dengan itu insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan pancarkan pula cahaya daripada luar yang berbentuk hidayah kepada kita semua. Ya Allah, jadikanlah usrah kami petang ini sesuatu usrah yang benar-benar akan memberikan kebaikan yang penuh, kerahmatan, kasih sayang daripadamu tertimpa pada setiap yang bercakap, yang mendengar, dan yang rakan-rakan yang share, agar lebih ramai rakan-rakan kita, sahabat kita, keluarga kita sama-sama memanfaatkan waktu mustajab ini dengan perkara yang penuh kemanfaatan. Alhamdulillah, itu sedikit mukadimah ya DJ Mona, kerana saya sebenarnya tak sabar nak kita semua kenal tetamu-tetamu yang hadir, insan-insan mulia, insan-insan hebat yang bersama hadir, masya-Allah. Jadi saya tak perlu berlengah lagi sebab nanti DJ Mona akan berikan tajuk, tapi sebelum tajuk kita ta'aruf terlebih dahulu. Sekali lagi saya cuba ingatkan bahawa alangkah indah roh ta'aruf ini ada di surau-surau kita. Sekarang ramai orang berjamaah ya. Janganlah ada sikap tak peduli, tapi pedulilah pada setiap orang, kerana roh ta'aruf itu, sebab ada yang mungkin tak pernah datang surau dan mereka perlu disantuni. Maka sapalah mereka, kenallah mereka, kerana itulah sebenarnya tuntutan. Kerana orang beriman itu berukhuwah dan tidak akan sampai kepada ukhuwah tanpa ta'aruf. Jadi kalaulah berukhuwah itu adalah merupakan sesuatu yang wajib bagi kita, wasilah kepadanya juga menjadi wajib. Maka marilah kita berta'aruf ya nanti di surau, di masjid bersama-sama insya-Allah. Jadi kita mulakan dengan usrah kita pada petang ini, dan saya sangat sebenarnya berbesar hati kerana dapat hadir ya. DJ Mona banyak kali call tapi kerana kesibukan beliau tak dapat nak memperuntukkan masa. Tapi hari ini alhamdulillah qadarullah ya, Allah telah menuliskan mungkin hari terbaik kita. Maka guru saya sebenarnya Al-Fadhil Ustaz Sabri dapat memberi ruang masanya. Jadi sedikit Ustaz ta'aruf diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'da. Alhamdulillah, terima kasih banyak kerana dapat bertemu pada pagi ini, tengah hari ini. Petang lah sebenarnya. Dia bulan puasanya tu tak? Dia tersasul hari pertama. Alhamdulillah. Nama diberi Sabri bin Abdul Rani, berasal daripada Kedah. Membesar di Kedah sebenarnya, cuma hidup saya agak colourful sikit daripada pendidikan Inggeris kemudian masuk kepada agama. So merantau, berguru dengan banyak guru, bertalaqi, dan termasuklah Ustaz Zul ni sebenarnya dia orang Kedah panggil bohong beradab. Beliau bukan saya gurunya yang secara formal, tapi kami sama belajar sebenarnya. Cuma saya lebih senior daripada dia. Itu just sedikit pengenalan tentang diri saya. Telah berkahwin, punya 10 orang anak. Alhamdulillah, masya-Allah. Alhamdulillah. Ustaz memang banyak buat training ya. Memang itu fokus Ustaz ya. Ya, biasanya siapa Ustaz yang menjadi orang kata klien ataupun dalam bahasa kita madu-madunya, siapa Ustaz? Kalau dulu dengan pelajar lah, sebab kita start dengan bidang kita, saya juga seorang bekas guru. So kemudiannya bila dah berkembang, berhenti daripada guru, saya banyak buat konsultan sendiri, dan kita tumpu kepada banyak kegiatan kerajaan dan korporat.
Sehingga sekarang saya menjadi panel untuk kaki tangan tabung haji dan juga TMB. Alhamdulillah. Baik, rakan-rakan usrah yang dikasihi sekalian, dengan pengalaman yang ada pasti banyak daripada Al-Fadhil Ustaz Sabri, yang saya kira berkata-kata kalau di seluruh Malaysia, di Brunei, kot di Nusantara ni, saya kira antara tempat yang dijelajahi untuk menyampaikan dakwah. Dan pasti saya mewakili rakan-rakan usrah seluruhnya merasa bertuah dan akan ingin mengambil banyak manfaat, memetik mutiara-mutiara nasihat kita di bulan Ramadan ini, agar insya-Allah Ramadan kali ini akan jadi lebih baik untuk guru saya. Saya doa Ustaz sentiasa sihat, afiat, Allah sentiasa menjaga, memberikan penjagaan yang sempurna, Allah angkat sentiasa darjat di mata manusia, dan Allah sentiasa menghantar malaikat penjaga agar tidak ada mudarat pun yang menimpa, dan insya-Allah agar terus kekal kuat melakukan usaha dakwah ini sehinggalah hatta ya'tiyakal yaqin, seperti Allah kata, seperti datanglah sehingga datanglah pada manusia itu saat mereka bertemu dengan Allah. Kami doakan dan keluarga Ustaz, zuriat, anak semua dalam keadaan terpelihara, terjaga, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita dah kenal Al-Fadhil Ustaz Sabri. Ya, saya panggil, biasa orang panggil Sabri kan, tapi dalam tulisannya Sabri kan. Ustaz biasa kalau orang panggil mana satu yang mudah rasa terangsang, Sad ya. Sabri itu lagi ya. Jadi sebab dalam IC tulis Sabri. Ya, betul. Jadi kadang-kadang orang Google dia kata, Sabri cari Ustaz Sabri tak jumpa, dia cari Sabri. Okey, alhamdulillah kita dah kenal Ustaz Sabri. Baik, kita ada rakan usrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi di Gimuna, seterusnya Nakib kita Ustaz Zuramli, dan juga rakan usrah hari ini Ustaz Sabri, insya-Allah. Nama saya Muhammad Zakiuddin bin Hanafi. Seperti biasalah ya, menjadi tetamu dalam usrah Nurani ini, berasal dari Batu Pahat, Johor. Seorang qari dan juga selebriti lah. Alhamdulillah dapat bertemu sekali lagi dalam bulan yang mulia ini, bulan Ramadan ini, dan juga pada hari Jumaat yang berbahagia bersama dengan rakan-rakan usrah yang lain. Hari yang sangat-sangat bahagia pada saya, yang mana hari yang Allah SWT turunkan Al-Quran dan berikan rahmat sebanyak-banyaknya kepada kita umat Islam. Alhamdulillah. Baik, masya-Allah. Ustaz Zaki, ada acara-acara peringkat negara ke, peringkat luar negara ke yang dilalui insya-Allah tahun ni? Masya-Allah, baru-baru ni dinobatkan sebagai Johan Tilawah Al-Quran peringkat negeri Johor. Dan akan mewakili lah ya. Akan mewakili Johor ke bulan peringkat kebangsaan. 7 Bulan 6. Bulan 6 nanti insya-Allah. Okey, di mana dia dah tahu dah, sebab dia dah penterjemah antarabangsa insya-Allah. Amin ya Allah. Kami doakan Ustaz cemerlang nanti insya-Allah, apapun anak muda seperti Ustaz, semoga ramai lagi anak-anak muda yang mendekati dengan Al-Quran. Dan saya sentiasa letak pada diri saya, bulan Ramadan, bulan baca Quran, bulan rasa Al-Quran, sebab kita selalu baca tapi tak rasa. Jadi marilah kita Ustaz Zaki hari ini tampil dan hadir insya-Allah. Rakan usrah, sekali lagi kita baca dan kita rasa, kerana setelah rasa itulah baru merubah manusia. Betul. Dan mendatangkan syifa kepada insya-Allah manusia. Kami doakan Ustaz doa yang sama yang berulang pastinya pada Al-Fadhil Ustaz, istiqamah dalam perjuangan insya-Allah. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Zul, dan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ahli usrah untuk petang ini bersama Ustaz Haji Sabri dan juga Ustaz Muhammad Zakiuddin. Dan untuk petang ini kita ada tajuk yang kita akan bawa untuk bincangan untuk petang ini bersama usrah Nurani. Biasanya kalau kita di hujung tahun, orang suka sangat dapat diskaun. Yes. Year end sale kan. Ada yang beri free
free, ada yang bagi banyak-banyak yang hadiahnya untuk nak tarik orang untuk membeli. Tapi kita ada beberapa musim yang kita nak Allah sayang kita, nak memberi lagi pahala berganda. Peluang bukannya datang biasa, peluang kena rebut, dan bila ada peluang kena nak tahu apa yang kita perlu buat. Ada plan yang kita nak buat untuk kita nak tampung lagi kehidupan kita 11 bulan yang akan datang. Dan untuk petang ini kita akan nak bawa tajuk Ayyaman Ma'dudat. Beberapa hari yang kita peluang kita untuk petang ini di bulan mulia ini untuk kita nak menampung lagi 11 bulan yang akan datang. Untuk petang ini Ayyaman Ma'dudat. Silakan Ustaz. Baik, masya-Allah ya. Tajuknya adalah Ayyaman Ma'dudat ya. Tentu petikan daripada firman Allah, Ayyaman, hari-hari, Ma'dudat, yang terhitung atau dikira kan. Dan insya-Allah kita akan bincang, Al-Fadil guru saya Ustaz Sabri pasti akan mengembangkan lagi tajuk ini. Tapi rakan usrah, untuk kita sama dapat berkat, marilah kita sama-sama Ustaz Zaki, kita mulakan ajak hati-hati kami yang kotor ni, yang lalai ni, supaya tak ada hiburan yang terbaik melainkan Al-Quran yang akan memberikan ketenangan. Sila Ustaz. InsyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca surah Al-Baqarah bermula ayat 183 hingga 184. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Saya boleh terjemahkan sikit, Ustaz? Baik. Terjemahan ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, iaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau bermusafir, yakni lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari, yakni yang dia tidak berpuasa itu, pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang sukar menjalankannya, wajib membayar fidyah, iaitu memberi makan seorang yang miskin. Tetapi barang siapa dengan rela hati melakukan kebaikan, maka itu adalah lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagi kamu jika kamu ketahui. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dengan bacaan yang begitu saya kira menusuk bagi mereka yang berhenti sekejap, menghayati dan cuba memahami keajaiban ataupun mukjizat Al-Quran itu. Saya yakin petang Jumaat ini kita dapat rasa dalam hati kita. Dan inilah ya Ustaz yang kita mahukan sebenarnya dalam Ramadan ini terutamanya, sebab kita dalam hidup ni sama macam menaiki bullet train. Ya, kita nak sampai ke destinasi dan kita cepat, dan biasanya kita tak pernah peduli pun apa yang ada di sepanjang perjalanan. Sehinggalah mungkin satu hari kita punya train tu rosak agaknya, dan kita toleh keluar jendela, kita dapati Masya Allah cantiknya pemandangan di luar. Tasik yang tenang, ya, mungkin itik-itik yang sedang berenang, awan yang berarak dan langit yang biru memantul di cahaya. Dan ini kita tak pernah rasa selama ni, walaupun dah berpuluh tahun kita lalu, sebab kita tak pernah berhenti untuk tengok kecantikan di sekeliling kita. Hatta Quran sekalipun kita baca dengan nak bagi tahu, nak bagi habis cepat, dan akhirnya Masya Allah setiap huruf patah ayat itu ada benda-benda yang akan mendatangkan keindahan dan kecantikan, tapi kita gagal nampak kecantikan itu. Jadi Alhamdulillah Ustaz telah bacakan tadi, dan tajuk kita hari ini adalah Ayyaman Ma'dudat. Sebelum saya serahkan pada Al-Fadhil Ustaz untuk mengembangkan, membawakan kesedaran kita. Tadi DJ Mona katakan bahawa ibarat kita semua hari ini tentang pelaburan, ya, tentang pelaburan. Kita melabur 30 hari yang akan mendapat untung mungkin
ke 360 hari. Bahkan kita sangat akan terkejut. Benar pelaburan kita bukan 360 hari, tetapi hari yang tidak ada noktah di hari akhirat nanti kita akan dapat hasilnya, Masya Allah. Ya. Maknanya alangkah rugi pada ayam ma'dudat, hari-hari yang tertentu yang istimewa ini. Ya. Sebab ulama berkata, ya, bulan yang mulia dalam bahasa Arab disebut hurum, ya, dan bulan yang mulia dihormati itu 4, dan Ramadan tidak ada dalam bulan tersebut. Maka kenapa Ramadan tidak masuk dalam arba'atun hurum? Ya, dan kita faham bahawa hurum di sana, kehormatan di sana ada kaitan dengan haji. Dan haji adalah ibadah yang tertentu, ibadah yang khusus, punya konsep, punya falsafah, punya tujuan dan matlamat tersendiri. Namun Allah keluarkan pastinya bulan yang hanya satu-satunya namanya disebut dalam Al-Quran, kerana bulan ini adalah bulan terbaik bagi manusia itu. Dan kalau kita dengar apa yang Ustaz Zaki bacakan tadi kan, kata ulama saat Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ini, puasa ini kepada bukan kita saja, tetapi pada umat-umat sebelum kita. Jadi bila kewajipan itu kepada umat-umat sebelum kita, kita terus faham syariat ini Allah beri tak sama antara umat dengan umat. Nabi dengan Nabi membawa syariat berbeza-beza. Tetapi bila kita dengar sebentar tadi Allah bagi tahu umat-umat terdahulu juga diwajibkan, maka conclusionnya adalah bahawa puasa ini adalah bukan sesuai untuk umat tertentu, tetapi umat setiap zaman. Dan apabila dia sesuai untuk umat setiap zaman, maka syariat ini sesuai untuk naluri dan fitrah manusia itu sendiri. Kerana tidak lain dan tidak bukan rakan usrah yang saya kasih sekalian, sebab manusia bukan sekadar terbentuk daripada jasad lahirnya, tetapi yang paling besar, tindakan mereka, tingkah laku mereka dibentuk oleh nafsu mereka. Maka apakah ibadah yang khusus untuk mendidik nafsu? Tidak lain dan tidak bukan adalah puasa di bulan Ramadan. Ayaman ma'dudat, Imam Tabrani menyatakan bahawa dia adalah 3 hari setiap bulan yang dulu dilakukan sebelum datangnya perintah oleh Allah kepada Nabi sebelum wajibnya dalam bulan Sya'ban, sebelum diwajibkan pada bulan Ramadan pada tahun itu. Namun kita dapati bahawa bila manusia ni perlu ada satu ibadah yang khusus mendidik nafsu. Sebab solat bukanlah secara khusus untuk mendidik nafsu. Kerana kalau kita tengok, ya, katalah kita nak solat, tiba-tiba kita lapar. Allah tak kata kamu kena mujahadah dan kamu kena dirikan solat. Dan Allah kata silakan makan. Maknanya keperluan nafsu nak makan disuruh, tetapi kemudian setelah selesai maka bangunkan solat supaya kamu fokuskan solat. Tetapi bolehkah kita sekarang ni Ustaz, kan, kita rasa Masya Allah ni laparlah petang ni, ya, dan ya Allah kami lapar wahai Allah, maka Allah kata makanlah sekarang. Allah tetap tak benarkan, sebab Allah sedang nak didik kita kepada satu benda yang membentuk keputusan manusia. Manusia ada akal, tetapi akal dipengaruhi yang paling kuat oleh nafsunya. Dan saat nafsu, ya, sebab nafsu ni ada 2 booster. Satu booster namanya hawa, satu booster namanya syahwah. Bergabung kedua ini membentuk satu tindakan yang kalau tak ada didikan, maka dia akan merosakkan manusia. Dan kita faham rupanya didik nafsu ni tak boleh sejam dan tak boleh sehari rupanya, tak boleh seminggu. Tetapi ayaman ma'dudat adalah sebenarnya ayam untuk didik nafsu. Itu pun insya-Allah kalau kita buat proses yang betul, maka dia akan melahirkan didikan yang terbaik untuk nafsu kita ini, insya-Allah. Sebab tu kita biasa mendengar perkataan, ya, yang penting. Kalau perkataan ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Ibrahim bin Ablah, yang merupakan syaikh kabir daripada Palestin, yang merakamkan, sering menyebutkan raja'na ketika zaman itu umat Islam berperang, dan dia menyatakan bahawa kita kembali daripada peperangan yang kecil kepada peperangan yang lebih besar. Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Dan mereka semua, ya, dalam kita tengok dalam setengah sirah menyatakan bahawa itu menjadi perkataan lazim ketika para pejuang yang sedang luka pulang ke kampung halaman setelah peperangan yang berat. Dan mereka mengingatkan kita hanya baru habis peperangan kecil, kerana kita menunggu pada kita peperangan yang tidak ada gencatan senjatanya adalah peperangan melawan hawa nafsu
nafsu kita sendiri. Jadi ayaman ma'dudat bukan sekadar kelebihan, tetapi mungkin adalah proses yang berterusan. Tetapi pelaburan ini, Masya Allah, andainya hari ini dah hari kedua, dan cuba bayang pada hari kedua tinggal lagi 28 hari, ya, maknanya tinggal hanya makin sedikit yang kita nak laburkan, dan untuk 11 bulan, bahkan untuk hari yang tidak ada noktah, hari kiamat. Baik Ustaz, saya sebenarnya mohon maaf sebab DJ Mona memang dia akan suruh saya kena buat mukadimah sikit, walaupun sebenarnya kami semua sebenarnya nak menunggu apa yang Ustaz nak kembangkan daripada ayaman ma'dudat untuk kami semua. Sila Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Masya Allah, indahnya ucapan mukadimah tu. Saya kira setiap kali Ramadan, ya, kita semua dah difahamkan tentang Ramadan ni ialah panas. Tapi panas yang kita maksudkan di sini bukan hanya panas kita menanggung lapar dan dahaga, tapi juga panasnya ialah panas membakar segala dosa yang ada pada diri kita. Dan itulah tujuan dan maksud Ramadan ini sebenarnya. Dia ada maksud lahir dan maksud batin, yang jika dihayati sebaiknya, maka kita akan berolehlah ayat 183 yang di hujung tu menyebutkan la'allakum tattaqun. Sebab proses seorang Muslim nak balik kepada Allah ni, dia mesti ada satu proses yang mencapai darjat tertingginya. Daripada Muslim, dia merangkak untuk menjadi mukmin. Mukmin ni kalau kita tengok dia waktu malam, waktu siang, rupa dia sama. Dia tidak ada wajah pembohongan, tidak ada wajah kemunafikan. Orang depan orang, betul sunyi diri. Jika dia melalui proses itu dengan baik, maka dia akan masuk dalam muhsin. Muhsin ni adalah orang yang suka menambah baik kebaikan yang telah dilakukan, suka tambah nilai. Bila muhsin ini dia lakukan dengan baik, dia akan termasuk dalam ayat Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka sungguh pada orang yang suka berbuat demikian. Maka dia akan jadi seorang mukhlis. Mukhlis ni ialah orang yang bila dia bagi sikit atau bagi banyak, dia bagi yang terbaik. Kalau kita buat contoh, kata kalau dia dah mari ke masjid, mari masjid nak jumpa siapa? Jumpa Allah. Kenapa duduk saf belakang? Duduklah saf depan. Dah kamu tahu kamu nak jumpa dengan Allah. Kalau kita pergi kenuri pun, kita ada 2 pintu masuk Dewan Kenuri. Ada satu pintu masuk kita tak payah jumpa tuan rumah, tak payah bagi token pun. Tapi kenapa kita masuk juga pintu utama jumpa tuan rumah? Sebab kita nak dia tahu kita datang majlis dia. Aku kawan kau, duduk satu taman, kita membesar sekali, aku datang, aku raikan majlis ni. Kita nak jumpa dengan Allah, tunjuklah diri bahawa kita beradab dengan Allah. Bila dia memberi pun, bukan sikit dan banyak tu dipandang Allah, tapi cara memberi. Aisyah pernah selepas kematian Nabi, habis tempoh iddah, dia pernah bawa beberapa keping duit dirham. Waktu dia bawa tu, duit tu terjatuh, dan jatuhnya pula di atas selut. Ketika Aisyah kutip duit tu, dia terbalikkan jubahnya sebelah dalam, sebab at-tuhuru syatrul iman. Supaya dia tidak dipandang isteri Nabi tidak menjaga kebersihan. Dia terbalikkan sebelah dalam, dia dilapnya duit tu. Teman-temannya kata, wahai ibu, bukankah duit tu ibu nak beri pada orang? Maksudnya yang penting nilainya. Tapi apa kata wanita takwa ini? Ya, tapi Allah tidak hanya melihat nilainya, Allah melihat cara kamu memberi. So ikhlas duduknya di situ, cara memberi. Bila ikhlas dilakukan dengan baik, maka dia akan masuk darjat tertinggi, iaitu muttaqin. Yang kita bicara khusus tentang Ramadan ni. Muttaqin ialah orang yang setiap hari berusaha untuk berbuat kebaikan dalam apa saja bentuk, baik dalam pengabdian dengan Allah atau berbakti sesama manusia. Orang-orang seperti ini beroleh kebaikan yang banyak dalam hidup. Dan bila kita berbicara tentang khusus tentang ayyam ma'dudat, kita berbicara tentang beberapa hari yang dimaksudkan seperti mana Ustaz Zul sebut tadi dan Ustaz Zaki membaca ayatnya. Kita berbicara tentang sedikit ini bukan pada maksud waktu yang terbatas sahaja, sebab dia bukan qillah tapi kasrah. Bukan sedikit tetapi banyak. Banyak pada maksud di dalamnya ada banyak kebaikan. Sedikit pada jumlah tapi besar pada darjat dan ganjaran yang Allah nak berikan. Sebab itu menurut pandangan ilmuwan, puasa ni hanya beberapa hari tapi di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Dia menunjuk pada mubalaghah bahasa Arab itu sendiri. Perkara kedua yang kita nak sebutkan di sini adalah tentang ayyam ma'dudat. Ini adalah kalimah qillah sedikit yang menunjukkan bahawa puasa hanya beberapa hari seperti yang Ustaz sebutkan.
Maksudnya dia mudah dilakukan oleh para mukallaf sekalipun, dan dia juga ungkapan yang ringan bagi orang mukmin. Tapi puasa tu disebutkan berat, melainkan bagi orang yang sabar dan khusyuk. Tapi puasa adalah ringan bagi siapa sahaja untuk melakukannya. Artinya tidak ada yang susah dan berat bagi orang mukmin untuk melakukan kewajipan tersebut. Terus kita katakan tadi, kita kena berusaha tidak hanya duduk di atas sifat seorang Muslim. Sebab Muslim ni dia mengeluh pada malam 29 ataupun malam 30 Ramadan. Aku gagal lagi. Pagi 1 Syawal dia mengeluh bukan sebab dia tak balik ke kampung, tapi dia mengeluh kerana, ya Allah, aku tak dapat berbuat lagi seperti mana yang aku minta. Panjangkanlah usiaku untuk tahun depan. Sampai bila? Sampai bila kita nak mengeluh? Selagi kita duduk di tempat Muslim, kita akan jadi demikian. Kita suka mengeluh di akhir selepas tidak ada, sehinggalah kematian datang menjemput kita. Dan kita tidak ada jalan untuk pulang. There is no turning back. So sementara kita dah lalu tempoh ini dan Allah beri umur kita sampai. Sebab kita melalui tempoh yang bukan seperti mana salafus soleh lalu. Mereka ni berakhir di Ramadan 6 bulan minta ke Allah. Allah terima Ramadan yang mereka buat. 6 bulan berikutnya nak sampai ke Ramadan pula, minta sampai umur kepada Ramadan. Kerana mereka dah merasai, seperti Ustaz sebutkan tadi, bukan hanya melihat, merasai betul nikmat halawatul ibadah dengan Ramadan yang mereka dah lalu ni. Kepuasan mereka bukan kepuasan dalam bentuk dapat berhari raya seperti mana kita hari ini, kan? Kepuasan mereka ialah kepuasan mereka dapat menggunakan setiap saat, minit dan jam dalam bulan Ramadan tu dengan tidak sia-sia. Dan itulah kelebihan daripada Allah yang Maha Pengasih memberikan kepada mereka yang memburu hal tersebut. Saya nak sebut satu lagi sebelum kita ruang ni. Nak sebut perkara yang ketiga. Ayyaman ma'dudat menunjukkan bahawa puasa bulan Ramadan ini sangat terbatas, dibatasi oleh waktu. Kita duduk di Malaysia ni, kita akan berpuasa 14 jam lebih. Kita duduk atas ekuator, garisan khatulistiwa. Maksudnya kalau sepanjang hayat kita duduk di Malaysia, puasa kita panjang sebenarnya. Kalau kita duduk di negara-negara yang 4 musim ni, kalau bulan 12 dia makin surut kan, puasa ni 2 minggu tak mau lagi, akan pergi ke bulan 12 baliklah. Bila sampai bulan 12, negara-negara musim sejuk ni, dia punya malam dia panjang, siang dia pendek. So kadang-kadang dia orang masuk waktu subuh tu pukul 7 pagi. Asar apa maghrib tu pukul 4.30, 4.45. Jadi orang kata macam pergi pejabat, balik pejabat buka puasa. Kadang-kadang kita jumpa ramai juga sebenarnya, waktu kita buat program dengan pelajar Malaysia dulu, jumpa orang-orang yang pergi ke sana dan duduk di sana 1 bulan tu, kita kata, oh, duduk sini ada urusan perniagaan. Tidak, dia kata, saja nak rasa puasa di sini. Maksudnya tapi kita akan ambil kira bahawa apa yang Rasulullah sebutkan, Allah menilai pahala ikut berat orang tu menanggung. So kita tak boleh mengambil sebab KPI itu kita dengan Allah, Allah tahu kenapa kamu buat. Tu kita kata yang Allah kata nak bagi darjat takwa tu sebenarnya sebab Allah tahu kita buat tu sebab apa dan kerana apa. So mudah-mudahan kita dapat melihat pada sudut ini di awal ni. Sebab kita ambil satu hadis yang kita semua faham tentang hadis ni, seperti mana disebutkan bahawa amalan puasa tersebut, kata Allah, Ramadan inilah untukku, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Mudah-mudahan Allah merahmati. Masya Allah, ya. Saya kira rakan dengan dan saya sama-sama menaiki anak tangga takah perjalanan yang cuba Ustaz Sobri gambarkan tadi, ya, daripada Muslim sehingga kepada mukmin, kepada muhsin, sehinggalah pada mukhlisin, kepada muttaqin, kepada bintang tertinggi yang kita nak capai insya-Allah dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan memang pendakiannya begitu, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kamu bersusah payah, ya, bersusah payah kata Allah menuju Tuhanmu, tapi kamu pasti akan menuju Tuhanmu. Dan kita nak menuju Tuhanmu dalam keadaan kita dalam title seorang muttaqin. Bukan yang Ustaz Sabri kata tadi, hujung tahun tu, itu kira baik tu, yang kononnya mengeluh, ya Allah bulan ni kenapa lah tak dapat buat terbaik, ya. Ada yang langsung tak mengeluh langsung, ya, alhamdulillah dah habis dah puasa, ya, penuh syukur, kan. Jadi rakan usrah yang saya kasih sekalian tadi, kita dah
nampak apa yang dimaksudkan dengan sedikit tersebut, dan insya-Allah sedikit yang kita perlukan sedikit rehat. Iya, betul Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dan ahli usrah untuk petang ini, dan untuk waktu ini kita beri khas seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Mak dapat panggilan haji tahun ni. Tapi Mak tak boleh nak jalan jauh. Mak jangan risau. Kami nak hadiahkan Mak pakej Haji Felda Travel. Agensi berlesen. Hotel dekat je dengan masjid. Mudah mana beribadah. Servis pun bagus. Berbaloi. Betul ke Man? Betul Mak. Haji kan sekali seumur hidup. Kami nak yang terbaik untuk Mak. Alhamdulillah, bagus anak-anak Mak. Jamin berbaloi. Mencari pakej haji? Hubungi 019-279-0022 atau layari feldatravel.com.my. Sahabat-sahabat, jom kita sahut seruan Nabi untuk beri makan kepada orang yang berbuka puasa. Kerana memberi makan orang yang berbuka, pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Mari bersama saya, Ustaz Zoramli, untuk kita sama-sama jayakan program sedekah berbuka di 3 tanah suci, Mekah, Madinah dan Palestin. Untuk bersedekah, layari theumrah.my atau hubungi 019-799-7897. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام. Berbuka ni adik nak makan ayam boleh ke? Mak panaskan lauk semalam ya. Elok lagi tu. Mak, tahun ni adik nak baju raya baru boleh? Kita pakai baju tahun lepas boleh? Elok lagi rasanya. Ramadan ini masih ramai lagi yang tidak mampu untuk sediakan juadah berbuka. Apatah lagi persiapan raya. Bersama Yayasan Ikhlas, kita santuni mereka. Layari kasihramadan.com atau hubungi 019-611-5954. Beri seadanya, berkongsi seikhlasnya. Ramadan yang ditunggu kini tiba. Perbanyakkanlah amalan mulia di bulan Ramadan ini. IKIM menawarkan 2 buah buku Madrasah Ramadan, iaitu Madrasah Ramadan, pengajaran dari pelbagai dimensi, dan Madrasah Ramadan, iktibar sepanjang masa dengan potongan harga sebanyak 20% untuk satu tajuk atau 40% untuk kedua-duanya sekali. Dapatkan di www.ikimniaga.my atau melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga, hubungi atau WhatsApp ke talian 019-238-0466 untuk bantuan. Promosi terhad sehingga 16 April 2023. Dapatkan sekarang. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada para pendengar yang masih setia bersama kami untuk waktu ini, masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Usrah Nurani. Dan Alhamdulillah untuk para pendengar usrah besar di luar sana, masih bersama Usrah Nurani. Kita pancarkan di FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media, dan perkongsian bersama para pendengar boleh hantarkan ke WhatsApp konti dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media.
Dan Alhamdulillah pada waktu ini kita masih bersama Naqib Usrah petang ini bersama Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali dan juga rakan Usrah bersama Fadhil Ustaz Haji Sabri bin Abdul Rani dan juga bersama Fadhil Ustaz Muhammad Zakiuddin Hanafi untuk petang ini membincangkan tentang Ayyamam Ma'dudat. Dan untuk itu saya serahkan kepada Naqib kita. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah rakan Usrah pastinya masih tak sampai ke rumah kan. Dan ada juga rakan-rakan kata kadang-kadang kami tunggu bagi habis Usrah ni. Terima kasih kerana kita faham dalam hidup ni Nabi mengajarkan tentang makin ramai, makin banyak, makin bertambah berkat. Jadi makin ramai daripada kalangan kita bersama dengan Usrah kita sebenarnya makin berkat. Allah akan curahkan berkat lebih banyak. Baik untuk tambah berkat lagi Ustaz Zakiuddin. Apa yang Ustaz nak bagi kat kami ni? Saya nak kongsikan lagu nasyid yang bertajuk Kemuliaan Ramadan yang dinyanyikan oleh kumpulan UNIC dan Intim. Agak-agak Ustaz nak dengar? Allah, ahlan. Mudah-mudahan dapat menceriakan petang Ramadan kita ini. Terimalah Kemuliaan Ramadan. Ramadan bulan ibadah, bulan kerahmatan dan keampunan. Para malaikat merendahkan sayap untuk menghitung pahala berganda. Ramadan bulan berpuasa, bulan kesabaran dan keinsafan. Lapar dahaga mendidik jiwa, menundukkan nafsu, mengawal indera. Pintu syurga dibukakan, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan yang durjana, dihentikan azab di pusara. Bersyukurlah pada rahmatnya, di kurnia bulan yang mulia. Beruntunglah bagi mereka yang mendapat keberkatannya. Tiap satu pahala ibadah 70 ia digandakan. 10 akhir Ramadan dikurniakan Lailatul Qadar. Malam yang terbaik diumpamakan 1000 bulan. Ramadan bulan ibadah, bulan kerahmatan dan keampunan. Para malaikat merendahkan sayap untuk menghitung pahala berganda. Saya kalau saya sorry kalau kita baca kita lah ya, saya yang fakir dan dhaif ni kan, bila kita cuba nak baca hadis Nabi, man sama ramadana wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Mungkin rakan-rakan tak terasa sangat kan, tapi bila Ustaz Zaki angkat suara tadi, tarik tinggi betapa pahala yang berganda di bulan Ramadan. Sebab dua pendorong, dua booster kita untuk kita, kata Nabi, akan menjadikan Ramadan ini sesuatu yang berkesan. Yang pertama adalah atas dasar iman, yang kedua atas dasar mengharap ganjaran. Dan itu mesej yang Ustaz bagi tadi kan? Alhamdulillah ya Ustaz. Jadi rakan Usrah yang saya hormati, saya tadi sempat mencatat apa yang Al-Fadhil Ustaz Sobri sebutkan tentang kalimat ma'dudat tersebut, yang sedikit yang Allah kata, Allah gambarkan sedikit. Kerana benar kata ulama ya, setiap daripada perintah Allah kepada kita duduk di bawah rahmat Allah. Sebab tu nanti kita masuk syurga juga dengan rahmat Allah. Kerana kalau kita bayangkan ya, Allah memang perintahkan kita solat, tapi
Cuba bayang, hanya beberapa minit berbanding 24 jam yang begitu melimpah ruah kita ada. Ya. Allah memang suruh kita keluarkan zakat. Tetapi Masya Allah, daripada keseluruhan harta kita, 2.5% sahaja. Maknanya ya Allah, ma'dudat, ya, sangat sedikit. Dan sekarang kita bercakap tentang kita ada 365 hari, tetapi ayaman ma'dudat adalah tempoh yang sangat pendek. Ya, hari ini dah habis dah 2. InsyaAllah lagi tinggal beberapa hari. Dan itu saja yang Allah berikan kepada kita. Maka sebab itu kata ulama, setiap perintah Allah itu di bawah rahmat Allah. Maknanya Allah bagi nikmat kita, dunia kita jauh lebih besar berbanding dengan perintah yang Allah bagi kepada kita sangat sedikit sangat. Dan kerana itulah kita harap sangatlah, ya, tadi kalau DJ Mona kata ya and sale, ya, kalau muslimah disebut ya and sale tu dia lain sikit, ya. Orang lelaki ni dia bawa tapi dia letak jauh rumah dia kan. Dan itu pun Masya Allah kita teruja nak tunggu ya and sale kan. Tetapi Masya Allah sekarang ni adalah tawaran yang tidak ada taranya. Bahkan Ustaz Zaki, malam yang disebut Lailatul Qadar itu bukan 1000 bulan kan? Lebih baik. Bila lebih baik mungkin 2000, mungkin 3000, mungkin 1 juta. Kan? Maknanya satu malam itu bila Allah kata khairum min alf. Sebab kalau kita sebagai makhluk kata ini lebih baik, mungkin bezanya mungkin 100, 200. Okey, nilai ni lebih baik daripada 1000. Bukan 1000, itu dah pasti. 1000 tu bukan dah. Dia mesti 1100, 1200, 1300. Itu fakir kita. Tapi Allah bila sebut lebih baik, mungkin malam itu lebih seperti kita ibadah 1,000,000 malam, 1,000,000 bulan. Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita. Tetapi siapa yang menangkap benda ni, siapa yang gairah terhadapnya, ya. Kalau Muslim tadi Ustaz Sobri kata memanglah yalah dapat tak apa, tak dapat nak macam mana, tak ada rezeki. Ya, tunggu pula bulan depan, tahun depan, bukan tahun depan kan. Tetapi kalau kita mula melatih diri kita, mencirikan diri kita sebagai mukmin, ya, kita cuba belajar, ya, untuk jadi muhsin, dan saya kira semua ini tak tercapai sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang ibadah puasa itu sendiri, kerana yang di hujungnya Allah kata la'allakum tattaqun, ya, Allah menyebutkan semoga-moga kamu melaksanakan perbuatan takwa. Maknanya itu lagi proses, ya. Ada satu proses kepada satu proses yang lain. Proses yang kita siam, kerana siam tadi Al-Fadhil Ustaz dah sebutkan betapa di sana perlunya adanya mujahadah, ya. Saya nak tanya mujahadah. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh dalamkan kami bagaimana nak tarbiyah, nak didik satu benda yang selama ni itulah menghalang kami daripada nak amal takwa tu. Bukan tak nak, tanyalah seluruh orang, tanyalah seluruh anak, setiap anak nak jadi anak yang baik. Tetapi mungkin tak sampai separuh anak-anak rupanya menjadi anak derhaka kepada mak dan ayah. Tanyalah staf dan pekerja, semua nak bagi yang terbaik pada organisasi yang bagi rezeki pada dia, asbabnya. Tetapi bila nak buat, kita akan dapati bahawa mungkin tak sampai separuh yang perform yang terbaik. Begitu juga kita dalam kehidupan. Dan kita tahu musuhnya adalah, penghalangnya adalah an-nafsul lati baina jambaik. Kata Nabi, nafsumu yang ada di antara dua belikanmu. Dan ini Ustaz, ayaman ma'dudat adalah prosesnya. Mungkin Ustaz nak memperkayakan lagi perbincangan daripada apa yang Ustaz telah sentuhkan tadi. Sebenarnya bicara ni bicara berat sebenarnya. Sebab yang mampu melakukan sebaiknya adalah para awliya Allah. Cuma kita secara ilmunya kita ambil, mudah-mudahan Allah mudahkan selebihnya. Amin. Orang putih kata you do your job, Allah will do the rest. So kita buat kerja kita apa yang diperintah Allah. Saya cuba nak gambarkan begini, bila sebut ayyam ma'dudat, pada masa yang tertentu, limited sangat. Nak masuk Ramadan ni ada beberapa perkara. Pertama sekali, adab. Adab ni kalau kita nak faham paling mudah begini, kita ada 2 orang anak. Kemudian kita kata ke anak kita yang nama Mahmud, kita kata Mahmud, tolong mama kejap pergi kedai barang. Kita kata kat dia, mama dah hantar kat WhatsApp, tengok je, dan ini duitnya, contoh gitulah. So Mahmud ni nak keluar, dia kata kat mama Mahmud pergi dulu ya. Dia bagi salam, dia keluar. Lepas dia beli barang, dia balik, dia letak barang kat atas meja. Lepas tu dia kata kat mama dia, mama ni duit baki. Nampaknya tak ada apa, biasa je. Tapi beberapa hari kemudiannya kita minta anak kita nama Mustafa, kita kata Mus, tolong mama kejap pergi kedai, nanti mama ada banyak kerja nak buat ni, kejap lagi lah. Lepas selang 15 minit kita panggil Mahmud. Ya, apa? Mustafa. Dia kata, Mus, tolong mama kejap. Dia kata, apa? Kejap lagi lah. Nanti Mus pergilah.
Atau tunggu 15 minit dia tak datang juga. Sampai kita kena pergi dekat dia lepas dah setengah jam. Mus, kalau mama boleh, mama buat. Mama tak larat. Mama nak apa? Oh, dia kata gitu kepada kita. Lepas tu kita betul pergi beli barang. Kita pun bagi kat dia, senarai barang kat dia. Lepas tu dia pun pergi. Kita pun tak tahu bila dia pergi. Betul kita kata, Mus. Mahmud abang kata dia dah keluar dah, mak. Maksudnya keluar pun dia tak bagi tahu. Tapi dia pergi. Bila balik, kita tengok duduk dekat bilik. Mus, barang mana atas meja? Duit baki. Ni. Maksudnya dua-dua buat kerja. Tapi tanyalah hati kita. Wallah, hati kita lebih jatuh rasa sayang kepada Mahmud. Sebab dia buat dengan adab. Demikianlah Allah. Sebab tu setiap puasa kita ni membezakan setiap orang dengan orang yang lain. Berubah atau tidak, cara dia masuk dan cara dia keluar. Dan cara dia isi. Dalam ayyamam ma'dudat ini sangat penting. Sebab dia limited je. Tak lama masa yang ada. Lebih-lebih 10 yang terakhir tu. Ganjarannya dan kedudukan di sisi Allah. Saya suka ambil contoh dalam bab macam ni. Yang kedua, kita nak kena tengok tentang soal berkah. Berkah ni apa? Sesuatu yang bertambah di atas pahala. Itu lebih mudah kita terjemah dalam bahasa kita. Maksudnya pahala satu bab dah. Tapi Allah bagi tambah. Tambah sebab dia buat dengan adab tadi. Kita tengah duduk kat kedai makan. Kita tengok kucing duk pergi kat meja orang. Pada orang duk kuis dengan kaki. Ada orang bentak meja kata panggil budak tu. Angkatlah kucing ni, customer ramai. Bagi makan dulu, dia tak kacau lah customer. Muslim. Tapi bagi seorang muhsin, seorang mukhlis, dia tengok tu, dia tengok peluang. Itu hebatnya. Bila kucing tu tak pergi ke tempat lain, dia panggil kucing tu mari dekat. Kalau seorang mukmin, dia ambil ayam yang dia makan, dia bagi kat kucing tu. Kemungkinan juga dia bagi tulang kali. Dia kata kucing suka tulang. Yalah, engkau suka daging. Kan? Maksudnya dia bagi je kepada kucing tu. Tapi bagi seorang mukhlis dan muttaqin tak. Dia kata, bro, sini kejap. Bawa seketul lagi ayam. Itu hebatnya. Itu adalah mencari barakah. Memberi, semua orang memberi. Tapi cara memberi. Dia bagi apa yang terbaik dia makan. Itu dia bagi pada makhluk Allah. Sebab dia tengok di situ. Ada darjat dan kedudukan. Yang dia minta pada Allah, jangan berlalu satu hari melainkan kau tingkatkan iman aku. Jangan kau matikan aku melainkan kau redha akan aku. Tuhan tak turun pakai redha. Tuhan hantar jalan-jalan untuk dapat redha. Dan dia ambil. Dan inilah Ramadan bagi kita. Allah hantar jalan-jalan. Tetamu bagi pihak Allah yang datang 1 bulan. Kemudian tu dia akan pergi. Kita tulis kiri dan kanan. Tuan-tuan, perempuan, para pendengar sekalian, ada teman kita yang dah tak ada dah bersama dengan kita tahun ni. Sebagian kita nak balik ke kampung pun tak seronok sebab lambang perpaduan mak dan ayah telah diambil oleh Allah. Giliran kita akan sampai tak lama lagi. Dan jika ini Ramadan yang Allah beri pada kita, dan Allah kata kamu minta, aku nak bagi dan aku akan selesaikan segala hajat kamu yang kamu minta. Dan inilah dia. Abu Inabah Al-Khailani radhiyallahu an, dia pernah meriwayatkan satu hadis daripada Nabi. Dia kata satu hari Rasulullah menyebutkan, kata Nabi, seseorang bila disayangi Allah kerana kebaikan yang dia buat, nampak je peluang buat. Contohnya Ramadan lah, nampak je peluang nak jadi baik, boleh jadi baik, dia buat sebaiknya, maka Allah akan anugerahkan kepadanya asalah, ain sin lam ta marbutah, asalah. Sahabat bertanya, ma asalah ya Rasulullah? Rasulullah kata, yaftahu lahu amalan salihan qabla mauti. Allah akan buka pada dia pintu untuk dia dapat berbuat amal dan soleh sebelum dia mati. Maksudnya apa je laluan selepas ni Tuhan tak tengok dah sebelum yang kamu lalu ni. Kerana Ramadan yang kamu ambil, kamu lalu dengan baik, Allah padamkan segalanya dan Allah muliakan kamu. Dan ini satu benda yang sangat besar. Besar sungguh-sungguh. Apa lebih besar daripada keampunan Allah, kemaafan Allah. Maaf ni besar. Besar sungguh. Kalau tuan-tuan perempuan faham sungguh-sungguh, bila kita duduk antara dua sujud, kita baca Rabbi ghafirli di awal, hujungnya wa'fu anni. Dalam bahasa Melayu kedua-dua tu sama aja, ampun, betul maaf. Tapi di sisi Allah berbeza. Maghfirah Allah adalah ampun, afu Allah adalah maaf. Maaf Allah, kalau kita tengok perbahasan para sahabat, di sini kita duk minta antara 4 solat tarawih tu kita akan minta. Malah Aisyah tanya kat Rasulullah, kita nak ambil ayyam ma'dudat ni, Aisyah tanya kalau dia bertemu dengan Lailatul Qadar apa dia akan buat. Benda yang sama Rasulullah sebut doanya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa sebut maaf?
Wahai Tuhan yang Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maafkanlah kami. Sebab maaf ni Tuhan tutup. Tuhan padamkan segala kesalahan bila bangun di padang mahsyar. Malu tuan-tuan, malu. Siapa yang pernah duduk tahun 60-an, lahir tahun 60-an macam saya. Maksudnya kita kena public caning kat atas pentas di sekolah. Guru, pengetua atau sebat. Paling malu dia lari keluar pada sekolah. Dia akan hidup tempat lain dah. Tapi malu di akhirat tanggal isi di wajah. Datuk nenek sebelum kita tengok, anak cucu selepas kita tengok. Tapi atas sebab Ramadan yang bagus kita ambil ni, kita masuk dengan baik, Allah padamkan, Allah delete, sehingga dikatakan malaikat yang mencatat kitab amal itu pun seolah-olah dilupakan Allah, seperti dia tidak mencatatnya. Hanya Ramadan, hanya Ramadan. Dan inilah peluang untuk kita mendapatkannya. InsyaAllah. Ya. Baik, ayaman ma'dudat, ya. Hanya hari-hari ini je tawaran ini untuk kita, ya. Dan cuba bayang kalau hari-hari ini kita juga bazirkan, ya, kita biarkan, masya-Allah, ya. Siapakah yang lebih rugi sebenarnya? Ya, kalaulah boleh kita bertanya pada mereka yang telah berada di alam kubur, ya. Dan ditanya pada mereka, dan mereka sedang melihat kita ruang, peluang, masa yang masih ada ni. Nescaya mereka semua mengharap mereka dapat duduk bersama dengan kita bertarawih. Mereka dapat bersama dengan kita untuk membaca Al-Quran, dapat sama melakukan ketaatan dan kebaikan. Jadi cuma manusia ni biasanya adalah hanya tahu nilai sesuatu hanya ketika benda itu terlepas daripada genggaman kita. Selagi dalam genggaman, selagi itu kita rasakan bahawa kita masih ada masa, masih ada ruang, masih ada peluang, ya. Jadi rakan usrah yang saya hormati dan saya kasih sekalian, saya kira Ustaz Zaki mungkin nak kongsi sesuatu, mungkin zikir kot petang ni, Ustaz. Boleh. Yang boleh. InsyaAllah saya kongsikan sikit. Hasbi Rabbi Jalallah. Boleh. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la Masya-Allah, ya. Kalau tadi Ustaz bawa nasyid dan di sana Ustaz ceritakan tentang ganjaran dalam hari-hari yang yaman ma'dudat yang kita sedang ada pada ketika ini, yang dilipat ganda oleh Allah kerana rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zikir sebentar tadi saya kira pastinya sangat meredam jiwa, ya. Kerana saat seorang hamba menyebut hasbi Rabbi Jalallah, ya, maknanya pada dia tidak ada yang menghisap, tidak ada yang menilai, tidak ada, hatiku tidak perlu pun sebarang rasa terpana dengan dunia dan makhluk.
Sebab hari ini saya kira nafsu di sana, nafsu ni dia cenderungnya adalah kepada dunia, kepada makhluk, kepada pujian, kepada like orang, kepada puji-puji daripada orang. Tetapi pada saat bila Ustaz zikirkan tadi tentang hasbi rabbi, ya, dan inilah saya kira apa yang Sobri cuba sampaikan kepada kita, kerana saat hati kita ini ya lalai, sebab kita ini selalu kalah bukan dengan musuh, tetapi kita kalah dengan jahil kita tumpas dengan lalai kita sendiri, dan kita jadi mangsa dalam medan perang. Seandainya kita gugur kita sebagai mulia, namanya syahid. Tetapi orang yang gugur kerana nafsunya, gugur kerana lupanya, kerana jahilnya, gugur itu satu yang sangat hina sebenarnya. Dan inilah yang saya hasbi rabbi ini adalah perkara yang satu benda yang benar-benar kita zikir yang menepatilah saya kira apa yang kita nak bincang pada petang ini. Dan mungkin Ustaz dalam 3 minit yang akhir ini Ustaz mungkin bagi kata-kata untuk menggulung atau apa yang kita bincangkan, supaya setiap daripada kita melihat ruang peluang ini untuk kita akhirnya, kerana akhir sekali kita ini hanya tinggal antara kita dan Allah. Akhir sekali ya, masuk dalam kubur, soalannya bukan tentang dunia yang kita sibuk setiap hari, tetapi soalannya adalah tentang Tuhan yang mencipta engkau. Amal kita akhirnya adalah Allah ya. Amal akhirnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira tangga-tangga yang Ustaz sebutkan tadi, pada muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, kepada muttaqin, semua itu adalah tangga yang akan sampai ke hadrat Allah. Nak merasai itu Ustaz. Selalunya bila mati mak dan ayah, kita tengok kat FB, kadang ada kawan hantar melalui WhatsApp kan mati. Lepas tu ada kawan kita mengeluh, among the sibling, adik-beradik kita, kadang dia mengeluh, dia kata kalau mak masih ada, Alung nak ambil mak, duduk dengan Alung, kerana Alung selalu mengeluh tak ada masa waktu mak ada. Kencing berak mak, biar Alung yang basuh. Makan minum mak, biar Alung yang tengok. Mak nak pergi mana, Alung sanggup ambil cuti. Bila dia sebut perkataan tu, bila mak dah tak ada, Imam Malik, Imamul Hadis rahimahullah ta'ala, dia kalau dia naik kuda terbaik. Dia masuk dalam tanah haram Madinah, dia akan turun daripada kuda dia jalan kaki, sebab dia malu dengan Rasulullah berada di bawah. Sampai dalam pekarangan Masjid Nabi, dia tanggalkan sandalnya juga, kerana dia kata di bawah ni ada Imamul Muttaqin. Pada malam 29 Sya'ban, dia akan bungkus kitab hadisnya dengan baik. Dia letak tempat yang tinggi. Dia kata, kini tibalah waktu untuk aku utamakan kalam Allah. Ini orang-orang yang melihat Ramadan dengan satu pandangan yang sangat luar biasa. Saya nak tutup dengan kata begini, ayuh, masa yang tinggal kat kita limited sangat. Dah 2 hari berlalu. 28 hari ni pejam celik, tuan-puan, begitulah masa. Kita tengok Ramadan ke Ramadan pun kita tahu umur kita makin meningkat dah. Dia begini je, bila masuk je zikrullah dalam diri kita, kita penuh dengan zikir, maka lalai akan tinggalkan kita. Sebab hati ni dia boleh isi dengan satu antara dua. Masuk akhirat, dunia akan pergi. Masuk saja pemurah, maka bakhil akan lari daripada kita. Masuk saja tenang, maka stres, gundah gulana akan tinggalkan kita. Demikianlah kehidupan ni. Bila masuk je ibadah, mana benda-benda yang lara akan menyepi dan tinggalkan kita. Tapi benda ni akan datang balik. Untuk kekalkan konsistensi sampai 11 bulan akan datang hanya Ramadan je. Sebab kemampuannya adalah kemampuan untuk menjana kebaikan ni sampai bertemu Ramadan di tahun hadapan. Jika Ramadan ini kita lalu dengan baik. Saya berharap sangat pada Allah memberikan kekuatan pendiri saya, rakan usrah semua, Puan Mona, dan juga para pendengar di luar sana, agar tidak mensia-siakan kebaikan yang Allah telah temukan kita dengan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dapat melaluinya dengan baik, mendapat rahmat dan perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah keluar daripada Ramadan kita beroleh darjat takwa yang sangat diinginkan oleh semua orang yang nak kembali pada Allah dengan mendapat keampunannya dan mendapat syurga. Wallahu a'lam. Baik, masya-Allah ya. Rakan usrah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Sobri di atas sekian banyak mutiara-mutiara perkongsian yang telah dikongsikan sebentar tadi. Ustaz Zaki ya, begitu juga pastinya dengan hanya lontaran suara tetapi mengajak membangkit dan menyedarkan kita tentang apa yang kita bincangkan saat detik dan waktu ini. Dan
rakan usrah yang saya kasih walau di mana yang sedang berada pada ketika ini. Setiap hari Allah menawarkan kita dengan begitu banyak kebaikan, tetapi tidak ada yang lebih tinggi daripada tawaran Allah di bulan Ramadan. Alangkah tidak beradabnya kita dengan Allah, ya, ketika Allah menawarkan sesuatu yang teristimewa, sedangkan apa yang ditawarkan ini akhirnya balik kepada manusia. Kita mengeluh, kita mengadu, kita sebut healing, kita kata kita cedera, kita kata rumah tangga kita tidak bahagia, sedangkan jalannya ada, yakni dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat baru ni saya jumpa seseorang, dia cerita bagaimana daripada dia dalam keadaan yang paling down, dia hanya seorang pekerja kilang biasa, dan hari ini dia sebenarnya seorang yang sukses, pendapatan yang begitu besar sekarang. Tetapi menarik perhatian saya bila Ustaz Al-Fadil, guru saya Ustaz Sobri, sebutkan tentang bagaimana nak masukkan hati, bagaimana nak ajar hati. Dia cerita ketika dia hanya pekerja kilang yang kemudian dia buang, merantau akhirnya, ya, mencari di mana tempat untuk mencari sesuap nasi. Dan akhirnya, ya, saya tak sempat nak cerita panjang perjalanan dia untuk tempoh masa pendek ini, tetapi dia bagi tahu bahawa seolah-olah seluruh pintu ya, tertutup. Dan dia selalu kadang-kadang menangis, apa dosa dia, apa salah dia. Dia hanya nak hidup seperti orang lain. Dia nak ada sedikit kebahagiaan seperti orang lain. Dia nak ada sedikit rumah kecil seperti orang lain. Tetapi dia terbuang. Dan dia kata, sehinggalah dia rasa harga diri dia langsung tak ada. Orang tengok dia seperti seorang yang, kalau Ustaz Sobri sebutkan tadi, kalau kucing, macam itulah orang tengok. Kalau mungkin bukan sebagai seekor anjing, tapi orang yang duduk di bawah meja yang tak ada nilai apa-apa. Sehinggalah dia kata, satu hari dia hanya berjalan ikut langkah kaki dia. Dia penat, kerana penat mengharap. Itu lebih penat daripada usaha yang kita, kerana dia harap hari esok akan jadi lebih baik, hari esok akan jadi lebih baik. Sampai dia tak sedar rupanya dia melangkah masuk dan pijak tangga masjid. Ketika masjid sangat sunyi pada masa tu, dia duduk, dia masuk, dia bukanlah tahu tahiyatul masjid, dia hanya tu masuk dalam masjid dan dia tahu ini rumah Allah. Dia pilih satu tiang dan dia duduk bersandar. Pada masa tu ketika didongak di hadapan dia kalimat Allah, kan dekat masjid biasa ada Allah Muhammad tu, dia duduk betul-betul di hadapan kalimat Allah. Dan pada saat tu dia kata, buat kali pertama rupanya dia tertoleh pada nama Allah itu, dan dia bercakap pada Allah, ya, selama ni dia mengharap, tetapi rupanya harapan tak penuh pada Allah. Sekarang saat ditatap, Ustaz, dia tak toleh sedikit pun. Dan sekarang dia kata, wahai Allah, aku tidak ada siapa dalam hidup ini melainkan hanya Engkau, ya Allah. Mereka tidak akan pernah faham aku melainkan Engkau. Semua yang dikasih sekalian Ustaz, ketika dia bercakap, dia menangis. Sedang dia bercakap, datang seorang solat di sebelah dia, duduk sebelah dia dan cuit dia, dan tanya khabar. Lelaki tersebut bagi kad untuk dia. Kad tersebut daripada seorang yang kemudian menjadikan dia seorang jutawan pada hari ini. Dia kata apa? Saat dipandang Allah, Allah sebenarnya kita lupa selama ni Allah pandang kita setiap hari. Tetapi kita pandang selain daripada Allah. Kita berbohong pada Allah bila saat kita kata wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada hanya Allah pencipta langit dan bumi. Tetapi kita hanya harap like manusia. Kita harap perhatian manusia, pujian manusia, support manusia. Tetapi sekarang di tiang itu dikata Allah lah sebenarnya. Apa yang Ustaz Sobri sebutkan tadi, inilah masanya, ayyaman ma'dudan, yang seandainya kita lepas. Kan Nabi sebut kalimat amin yang paling menakutkan adalah memijak tangga. Nabi meminjak tangga mimbar dan berkata amin, dan ditanya kenapa. Man adraka syahra Ramadan, barang siapa dapat bulan Ramadan, lam yughfar lahu, tetapi dia tidak diampun oleh Allah, dan tempatnya adalah neraka jahanam secara pasti, dan dia jauh dengan Allah. Qul amin. Fakultu amin. Katalah amin wahai Muhammad pada orang itu, maka aku hanya mampu untuk menyebut amin. Adakah kita nak jatuh amin Nabi ke atas kepala kita dengan kita mengabaikannya? Kepada Allah kita berserah.
Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas perkongsian untuk petang ini. Semoga kita keluar dari madrasah Ramadan ini dengan mendapat rahmatnya, maghfirahnya dan aitqu minan nar insya-Allah. Dan untuk waktu ini Ustaz, mohon Ustaz untuk pimpin doa. Silakan Ustaz. Ustaz, guru saya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, padamu kami bermohon di awal Ramadan ini, ya Allah, agar Engkau melihat kami dengan pandangan rahmat dan kasih-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Mendengar, kabulkanlah ya Allah hajat kami para peminta. Kami minta padamu agar dosa kami diampunkan. Kami mohon padamu ya Allah agar segala kesalahan kami dimaafkan. Ruang waktu berbaki dan hari-hari mendatang penuhilah ianya dengan kebaikan dan kebajikan. Bukakanlah pada kami pintu kebajikan dan mudahkanlah kami melakukannya. Istiqamahkanlah kami atas jalan baik itu hinggalah datang ketentuan Engkau ke atas kami. Ya Allah, setiap hari telah kami cuba untuk menuruti perintah-Mu, namun setiap hari itulah datang syaitan mengajak kami untuk menderhakai-Mu. Setiap hari telah kami cuba ya Allah untuk menuruti jalan sunnah Nabi-Mu. Setiap kali itulah datangnya nafsu mengajak kami untuk mengingkarinya. Mana daya kami, mana upaya kami, ya Rahman, ya Rahim. Tolong dan bantulah kami kerana kami tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Mu jua. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang paling bagus pernah kami lalui, ya Allah. Pimpinlah kami, ya Allah, untuk berlaku taat kepadamu dengan sebaik-baik taat, meninggalkan derhaka dengan sebaik-baik tinggal. Allahumma ya Allah, datangkanlah di belakang kami zuriat keturunan kami, ahli rumah kami, orang-orang yang mentaati-Mu, ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang bahagia dan membahagiakan, menjadi suami yang baik, saleh dan sangat menjaga, ya Allah. Menjadi isteri, ya Allah, yang taat dan setia di belakang, beroleh anak-anak yang berbakti kepada kami, ya Allah, dan mengabdikan padamu sebaiknya, menjadi pemberat timbangan ketika kami menghadap-Mu, Qadhi Rabbul Jalil. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu daripada kami dan ahli rumah kami, munculkanlah kembali watak-watak manusia yang mengisi pentas dunia yang penuh fitnah ini, ya Allah, dengan manusia-manusia seagung Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesetia Abu Bakar, setegas Umar, sesantun Osman, seilmu Wan Ali, seteguh iman Bilal bin Rabah, sedermawan Abdurrahman bin Auf. Silah pentas dunia ini, ya Allah, dengan anak-anak wanita kami, ya Allah, orang-orang yang setianya seperti Khadijah, setakwa Aisyah, sepemalu Fatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin amin ya Rabbil Alamin. Di akhirnya kita terima kasih kepada nakib kita untuk petang ini, Al-Fadhil Ustaz Ramli Muhammad Razali dan ahli usrah Ustaz Sabri dan juga Ustaz Muhammad Zakiyuddin atas pertemuan untuk petang ini. Dan mengakhiri usrah Nurani untuk waktu ini dengan doa tasbih kafaratul majlis wa salatul asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan selamat berhujung minggu. Dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Di bawah langitmu bersujud semua, memuja asmamu dan bertasbih semua makhlukmu, tunduk berharap cinta dan kasihmu. Cahaya
hati dilangkah sejuta wajah terpatah penuh salah jalani sang hidup terluka terhempas berdosa di bawah langitmu bersujud semua memuja asmamu dan bertasbih semua makhlukmu tunduk berharap cinta dan kasihmu. Hitam putih jalan hidup, pahit ketir warna dunia, tangis tawa rasa hati terluka atau bahagia, rasa bangga sementara, setiap duka tak abadi, semua wajah kan dipuji, pada Allah kita akan kembali. Di bawah langitmu bersujud semua memuja asmamu dan bertasbih semua makhlukmu tunduk berharap cinta dan kasihmu. Di bawah langitmu bersujud semua memuja asmamu dan bertasbih semua makhlukmu tunduk berharap cinta dan kasihmu. Di bawah langitmu bersujud semua memuja asmamu dan bertasbih semua makhlukmu tunduk berharap cinta dan kasihmu. Ketahui bila segmen-segmen kekembangan Kan wujud di tanah kering gersang, ku damba ada cinta yang mekar bersemi di dalam lubuk hati yang terdalam hanyalah kasih padamu. Takkan pudar kasih padamu, biarpun sepi dan sengsara, tanpamu
bagaikan mutiara. Indahnya sinaran menghidupkan nadiku, mogakan manisnya tetap utuh abadi dalam jiwaku. Dalam hidupku kaulah cahaya, tangisku hanya kepadamu. Kau rela hilang semua, asalkan engkau di sisiku. Ku rela hilang semua, asalkan engkau di sisiku. Buku Khairah Ummah siri baru akan keluar tidak lama lagi. Khairah Ummah siri 7, Islam and Disruptive Technologies, merupakan rentetan kolokial pelbagai tema yang dianjurkan IKIM. Isu yang akan dibincangkan dalam semua buku siri Khairah Ummah adalah ekonomi Islam, Islamofobia, tadbir urus, kemerosotan akhlak, teknologi yang mengganggu, negara dan masyarakat Islam, pencemaran alam sekitar dan minda Islam. Dapatkan promosi percetakan dengan potongan harga sehingga 40% dengan cara WhatsApp 011-5769-5400. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Akan terjadi. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Masjid Sri Sendayan, Negeri Sembilan. Masjid Sri Sendayan merupakan sebuah masjid yang terletak di Bandar Sri Sendayan, Negeri Sembilan. Masjid ini merupakan antara masjid indah di Malaysia dan sering menerima lawatan pengunjung serta pelancong. Mula dibina pada tahun 2015 dan dirasmikan pada 20 September 2019. Masjid ini mampu menampung sehingga 5,000 jemaah pada satu-satu masa. Masjid Sri Sendayan terletak di kawasan berkeluasan 4.5 hektar dan mempunyai 3 dewan solat, iaitu dewan solat utama yang mampu memuatkan seramai 3,000 jemaah. Dewan solat kedua 800 jemaah dan dewan solat wanita 800 jemaah. Masjid ini turut dilengkapi dengan bilik kuliah, perpustakaan, dewan serbaguna, bilik pengurusan jenazah, bangunan pentadbiran, dewan makan, 6 unit rumah sebagai kediaman petugas masjid. Kebanyakan seni bina dalaman masjid ini ditempah khas, termasuk ukiran kayu pada dinding di dewan solat, penggunaan saduran berwarna emas, tulisan khat serta penggunaan bongkah jubin sebagai dinding berhampiran mimbar. Seni dalaman masjid ini menggabungkan elemen dari Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan China. Keunikan hasil seni bina masjid ini membuatkan ia menerima beberapa gelaran daripada orang ramai termasuk Taj Mahal, Masjid Nabawi dan Masjid Kerajaan Uthmaniyah. Masjid ini mempunyai sebuah kubah utama dan 3 kubah kecil di bahagian laluan hadapan. Selain itu, terdapat juga 2 menara di bahagian hadapan masjid. Masjid ini diwakafkan oleh tokoh perbankan Tan Sri Abdul Rashid Hussein yang merupakan masjid kedua diwakafkan olehnya selepas Masjid Hussein atau lebih dikenali sebagai Masjid Putih di Seremban II yang dibina pada tahun 2012. Wadah ilmu sepanjang hari berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islami.
masih tak hadir. Tapi aku tidak mengerti mengapa rindu belum berbunga. Sesungguhnya walau ku kutip sebuah permata di dasar lautan, sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari 7 langitmu, namun cinta takkan hadir, namun rindu tak akan berbunga. Ku coba menghulurkan sebuah hadiah kepadamu, tapi mungkin kerana isinya tidak sempurna, tiada seri. Ku coba menyiramnya agar tumbuh dan berbunga, tapi mungkin kerana airnya tidak sesegar telaga Kausar. Sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan, sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari 7 langitmu, namun cinta takkan hadir, namun rindu tak akan berbunga jika tidak mengharap rahmatmu, jika tidak menagih simpati padamu ya Allah. Tuhan, hadiahkanlah kasih-Mu kepadaku. Tuhan, kurniakanlah rinduku kepadamu. Moga ku tahu syukurku adalah milikmu. Perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Abang peninglah nak pilih pakej haji tahun ni. Isyabani, Felda Travel kan ada? Bagus, berbaloi. Tahun lepas, maklum pergi haji dengan Felda Travel lah. Harga berpatutan, hotel dekat dengan masjid. Servis pun bagus, berbaloi. Menarik ni. Yang penting, Felda Travel ni agensi berlesen dari tabung haji. Kalau macam tu, jom daftar hari ni. Dijamin berbaloi. Mencari pakej haji, hubungi 019-279-0022 atau layari feldatravel.com.my.
Ketika memandu di jalan raya, kita perlu menerapkan satu perkara yang paling asas di fikiran. Kita tidak keseorangan. Jalan raya adalah tempat yang digunakan secara bersama. Jadi, sama ada anda memandu sebuah kereta murah ataupun berharga berjuta-juta ringgit, anda wajib mematuhi peraturan jalan raya. Betul tu. Umpamanya, memandu mengikut kelajuan ditetapkan. Beri isyarat jika anda mahu memotong dan gunakan cermin sisi, cermin pandang belakang dan melihat blind spot sebelum memotong kenderaan lain. Utamakan keselamatan anda, pemandu bijak. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.